Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Hilman bin Hussein daripada kumpulan 6. Kumpulan kami akan membentangkan tentang pengaruh etika dalam kekeluargaan untuk melahirkan generasi bersasiah tinggi. Untuk pengenalan, kertas kerja ini menerangkan pengaruh etika dalam kekeluargaan untuk melahirkan generasi yang bersasiah tinggi. Etika dalam kekeluargaan adalah sangat penting pada zaman sekarang yang dipenuhi dengan pelbagai pengaruh yang boleh merosak pemikiran dan pendirian manusia. Etika menjamin kesempatan sosial ini dapat keluarga dan generasi muda dididik untuk memaparkan sasiah diri yang mulia. Ini bertujuan supaya pembaca dapat memahami isu tentang etika kekeluargaan dengan lebih mendalam. Berdasarkan huraian yang diberikan kami, berharap supaya kepentingan etika kekeluargaan dalam melahirkan generasi baru yang bersasiah tinggi dapat disedari oleh masyarakat. Untuk definisi etika, secara epistemologi, etika berasal dari bahasa Yunani iaitu ethos, bererti sifat, watak, kebiasaan yang tempat yang biasa, manakala etikos bererti susila keadaan, kelakuan dan perbuatan yang baik. Untuk istilah moral berasal dari kata Latin iaitu mores yang bererti adat istiadat atau kebiasaan watak, kelakuan yang tabiat dan cara hidup. Dalam bahasa Arab pula, kata etika dikenal dengan istilah akhlak, artinya budi pekerti. Etika merupakan sebuah refleksi kritis yang rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan sikap pola perilaku hidup manusia baik sebagai peribadi maupun sebagai kelompok. Untuk definisi keluarga, keluarga secara umumnya merupakan sekumpulan individu yang dihubungkan oleh ikatan perkahwinan, keturunan, hubungan saudara atau pengambilan anakan dan kelahiran yang bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan budaya. Keluarga menurut Islam pula adalah suatu struktur yang bersifat khusus di mana setiap individu yang berada di dalam diikatkan oleh satu ikatan, sama ada hubungan darah atau ikatan pernikahan. Fungsi utama institusi keluarga dalam Islam ialah untuk menjaminkan wujudnya suasana di mana nilai-nilai Islam dapat tumbuh dan berkembang di dalam jiwa, diri dan peribadi ahli keluarga. Tugas utama keluarga adalah untuk memelihara keperluan setiap anggota dan menjaga kesejahteraan hidup bersama secara umumnya. Assalamualaikum, nama saya Nofazini binti Ismail. Saya akan membentangkan tentang faktor-faktor yang menyumbang kepada pembentukan etika kekeluargaan. Terdapat 3 faktor yang menyumbang kepada pembentukan etika kekeluargaan iaitu ibu bapa, pendidikan dan media masa. Pengaruh yang paling besar dalam membentuk sebuah keluarga yang beretika adalah ibu bapa. Ibu bapa berperanan membentuk nilai peribadi yang baik berdasarkan kepada prinsip kekeluargaan, amalan budaya dan adab dan nilai-nilai murni serta sosial. Ibu bapa memainkan peranan yang penting bagi membentuk nilai-nilai tersebut dengan menjadi teladan yang baik kepada anak-anak. Antara contoh nilai yang boleh ibu bapa tunjukkan ialah bersikap jujur, beradab dan adil. Ibu bapa selalunya adalah orang yang pertama yang akan menunjukkan sepadan etika kepada anak-anak. Setiap ibu bapa bertanggungjawab mengajar anak-anak yang mana betul dan yang mana salah supaya anak-anak tahu yang mana patut dan tidak patut mereka lakukan. Sebagai contohnya, apabila ibu bapa mengajar bahawa mencuri itu adalah perbuatan yang salah, maka anak-anak tidak akan melakukannya. Selain itu, personaliti dan tingkah laku ibu bapa turut memainkan peranan yang utama dalam pembentukan etika keluarga. Sekiranya ibu bapa mempunyai perwatakan yang lemah lembut, prihatin dan penyayang, maka ia akan memberikan impak yang positif kepada personaliti anak-anak. Setiap perbuatan yang elok dilakukan ibu bapa akan diwarisi oleh anak-anak, tambahan pula dengan didikan ibu bapa yang baik akan menghasilkan ahli keluarga yang berkualiti. Seterusnya, sikap ibu bapa yang tegas serta menghukum anak-anak apabila mereka melakukan kesalahan dan bukan menyokong perbuatan mereka, anak yang terlalu dimanjakan boleh berlakuan degil dan tidak dapat menerima nasihat orang tua. Hukuman yang diberikan adalah bertujuan untuk memberi kesedaran bahawa perbuatan itu salah dan harus dielakkan. Menghukum bukan bermakna ibu bapa membenci anak-anak, tetapi menunjukkan bahawa mereka menyayangi dan mahu anak-anak mereka mempunyai etika yang tinggi dan menjadi manusia yang lebih baik.
Pendidikan merupakan salah satu usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mengubah tingkah laku manusia secara individu maupun berkelompok untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan pertama dan awal seseorang itu akan dapat adalah daripada lingkungan keluarga masing-masing. Hal ini kerana dalam keluarga inilah seseorang itu mendapat bimbingan dan pendidikan secara tidak langsung. Keluarga juga merupakan medan pertama dan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan seseorang individu. Apabila keadaan keluarga itu sendiri baik dan menyenangkan, maka seseorang itu akan tumbuh dengan baik. Jika sebaliknya, tumbuhlah ahli keluarga yang berkelakuan buruk. Walau bagaimanapun, keluarga bertanggungjawab dalam memberikan pendidikan luar sekolah dengan memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan. Keluarga boleh memberikan pendidikan agama Islam kerana ia memberikan pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian anak-anak. Agama Islamlah yang menjadi panduan kepada setiap umatnya untuk melahirkan generasi yang bernilai kepada masa hadapan. Ibu bapa akan mengenalkan anak-anak tentang akhlak, hukum fiqh serta kehidupan manusia. Melalui pendedahan ini, anak-anak sudah mendapat serba sedikit ilmu sebelum memperkembangkannya di sekolah nanti. Tidak dilupakan, setiap ajaran dan didikan yang diberikan anak-anak dilakukan dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut agar anak-anak dapat menerimanya dan tertarik untuk belajar lebih mendalam lagi. Media sosial adalah sebuah media online di mana para penggunanya mudah terlibat dan berkongsi maklumat. Contoh media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, WhatsApp dan sebagainya banyak digunakan dalam kalangan masyarakat terutama remaja dan anak-anak yang masih memerlukan pengawasan keluarga dalam penggunaannya. Melalui media sosial ini, setiap ahli keluarga boleh menjadikannya rujukan dan pengajaran kepada setiap tindakan yang mereka lakukan. Sebagai contohnya, pada dunia sekarang, banyak masyarakat sekarang yang menjadi penghukum dan pengkritik orang lain sampai ada yang mengaitkan mangsanya sedangkan mereka sendiri juga banyak kelemahan dan kesalahannya. Melalui hal ini, setiap ahli keluarga akan lebih berhati-hati dan setiap perlakuan mereka dan menjadikan perkara ini sebagai pengajaran. Dengan ini, mereka juga akan menjadi lebih sopan dalam menegur, hanya menjaga hal sendiri dan menghormati orang lain. Oleh itu, dengan menjaga pelakuan di media sosial, keluarga akan menjadi aman dan jauh daripada masalah yang melibatkan orang luar. Assalamualaikum, nama saya Natisha binti Yaakob dan saya akan bercakap mengenai kesan gagal membentuk etika dalam keluarga. Ibu bapa merupakan orang pertama yang anak-anak jadikan sebagai model etika dan tingkah laku. Ibu bapa lah yang bertanggungjawab mengajar apa yang betul dan salah dalam kehidupan anak-anak. Apabila ibu bapa sendiri yang membuang etika dalam diri dan hidup mereka secara tidak langsung, itu memberi kesan kepada anak-anak yang melihat. Sebagai contoh, tabiat merokok merupakan kebiasaan masalah disiplin yang berlaku di sekolah. Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia 2019, ramai 68,321 pelajar sekolah menengah merokok hasil dari serangan yang dijalankan. Mereka juga mengatakan bahawa persekitaran di rumah terutamanya ibu bapa yang memainkan peranan penting. Antara masalah disiplin yang sering dikaitkan dengan etika ialah buli. Salah satu contoh ialah ibu bapa yang bergaduh dan sering gunakan kekerasan ketika mengajar anak-anak. Pelajar menganggap semua perbalahan perlu diselesaikan dengan kekerasan. Inilah yang menyebabkan masalah pergaduhan di sekolah kerana sikap pelajar yang agresif hasil daripada pengaruh persekitaran mereka. Salah satu impak yang berlaku apabila ibu bapa sibuk bekerja ialah kurangnya didikan etika, adab dan pantang larang agama. Bak kata pepatah melentur buluh biar dari rebung, didikan hendaklah dimulakan sejak kecil. Ajaran agama dapat membimbing anak-anak untuk membezakan perkara yang baik dan buruk. Namun, sekiranya ibu bapa mengabaikan tanggungjawab tersebut, malah tidak pula menghantar anak-anak belajar tentang agama, maka akan mudah anak-anak tersebut terjerumus dalam gejala sosial. Apabila anak-anak sudah menjadi remaja, semakin rapat antara lelaki dan perempuan tanpa menjaga ikhtilat, mudahlah berlakunya zina. Tambahan pula, ibu bapa tidak boleh membiarkan anak-anak hidup terlalu bebas kerana remaja sekarang mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Apabila ini diabaikan, remaja mungkin akan bergaul dengan kelompok yang tidak elok.
Tidak lupa pula dengan pengaruh dari luar yang merosakkan akhlak anak-anak seperti dari hiburan di kaca televisyen. Apabila dinasihati ibu bapa, berlakulah perbalahan antara ibu bapa dan anak-anak. Anak-anak menganggap bercakap sopan dengan ibu bapa bagikan peraturan kolot bagi mereka kerana terpengaruh dengan budaya barat. Tidak lupa antara suami dan isteri, sudah pasti ada masa salah faham berlaku antara mereka berdua. Jadi sebaiknya mereka saling bersemuka dan menyelesaikan masalah secara perbincangan dengan tenang dan paling penting ialah merendahkan ego masing-masing. Masalah timbul apabila kekasaran dan tingkah laku agresif berlaku. Walaupun kekasaran berlaku sekali, rumah dan keluarga tersebut tidak lagi selamat dan harmoni. Malah sikap panas barang itu akan memberi kesan kepada anak. Seperti yang disampaikan di atas, anak-anak yang masih kecil mengikut perangai ibu bapa. Jika ibu bapa sendiri tidak beretika dalam bercakap dengan orang lain, bercakap kasar dan meninggikan suara, anak-anak yang kecil pasti mempelajari dari mereka. Permulaannya mereka akan bercakap kasar dan tidak menghormati orang lain. Kemudian mereka mula bersikap demikian dengan ibu bapa mereka sendiri. Selain itu, masalah timbul apabila ibu bapa terlalu memanjakan anak dan berfikir menghukum anak sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Anak-anak menganggap ibu bapa hanyalah tempat mereka untuk meminta sesuatu. Hasilnya, anak-anak akan memberontak apabila dinasihati ibu bapa atau permintaan yang tidak dituruti. Tanpa sedar, mereka menaikkan suara dan melawan kata-kata ibu bapa. Jelaslah bahawa kesan dari kurang pengamalan etika dalam keluarga menyebabkan masalah disiplin, gejala sosial dan keluarga yang huru-hara. Saya Nur Amirah Syahira binti Hamzah akan membentangkan tentang isu semasa. Isu semasa yang hangat diperbuatkan di dalam kalangan masyarakat kini di mana ia menjadi salah satu punca masalah etika dalam keluarga ialah isu anak-anak meninggalkan ibu bapa mereka di rumah kebajikan orang tua. Tanggungjawab menjaga ibu bapa seharusnya digalas oleh anak-anak tanpa mengharapkan jasa orang luar. Permasalahan yang timbul adalah apabila ibu bapa mereka sudah tua, ada di antara anak-anak mereka yang merasakan bahawa ibu bapa adalah satu beban yang perlu dipikul. Anak-anak seharusnya sedar bahawa ibu bapa telah melakukan pelbagai pergomanan ketika membesarkan mereka. Disebabkan sikap anak-anak yang tidak mengambil peduli tentang perasaan ibu bapa dan merasakan bahawa ibu bapa adalah satu beban berat yang perlu dipikul, akhirnya keputusan untuk menghantar ibu bapa ke pusat kebajikan orang tua dilakukan. Seandainya anak-anak mempunyai pegangan agama yang teguh dan mengikuti secara syariat yang telah diperintahkan oleh Allah dengan baik, maka perkara seperti ini tidak akan berlaku. Hal ini terjadi mungkin kerana anak-anak yang terlalu leka dalam mencari kesenangan dunia sehingga mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap ibu bapa. Oleh disebabkan itu menjadi perkara wajib bagi anak-anak untuk menjaga ibu bapa dan tidak menyerahkan tugas tersebut kepada orang lain bagi mengelak berlakunya permasalahan etika dalam keluarga. Seterusnya, isu rasuah. Rasuah pada hari ini menjadi sebuah budaya yang semakin sepati dalam kalangan rakyat Malaysia. Kini rasuah diterima secara sedar maupun tidak sedar tanpa memikirkan implikasi terhadap tindakan ini. Menurut Islam, setiap perkara yang masuk ke dalam badan kita akan menjadi darah daging. Apabila menerima rasuah, maka darah daging yang terbentuk dalam diri kita juga menjadi haram kerana datang daripada sumber yang haram. Perkara ini bukan sahaja mempengaruhi individu, bahkan satu keturunan juga akan terkena tempias kerana rasuah yang diterima. Hal ini akan menyebabkan kita menjadi individu yang cenderung untuk melakukan kemungkaran kerana telah timbul satu titik di mana kita membenarkan diri kita untuk sebati dalam melakukan dosa. Wang rasuah yang diterima itu kemudian akan digunakan untuk memberi nafkah kepada keluarga tanpa memikirkan wang tersebut berpunca daripada sumber yang haram. Nafkah daripada sumber yang haram dalam institusi kekeluargaan akan menyebabkan hubungan dalam sebuah keluarga tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya berpecah belah. Terusnya, punting sekolah. Apabila seorang pelajar itu mengamalkan sikap punting sekolah, maka pelajar tersebut akan tercicir dalam pelajarannya, menjadikan dia seorang individu yang kurang ilmu pengetahuan. Dapat dilihat ramai pelajar yang kerap memuting sekolah mempunyai masalah hubungan sosial dengan keluarga mereka. Hal ini kerana pelajar ini tidak dapat menghormati keluarga disebabkan ilmu pengetahuan cetek tentang adab bersama keluarga. Keakraban hubungan pelajar bersama keluarga juga akan menjadi renggang kerana komunikasi yang tidak berkesan. Komunikasi dalam keluarga amat penting kerana ia dapat membimbing kita untuk mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang keji melalui nasihat yang telah diberikan. Ini kerana setiap manusia itu memerlukan bimbingan daripada manusia lain. Keluarga merupakan sebaik-baik pembimbing kerana mereka merupakan golongan yang banyak bersama kita. Oleh itu, amat penting untuk para pelajar sentiasa menghadirkan diri ke sekolah untuk mempelajari pelbagai perkara yang akan menjadikan mereka sebagai pelajar yang mampu menghormati ahli keluarga mereka. Seterusnya, kes curang suami isteri. Jumlah kes curang menjadi kegusaran kerana bilangan semakin meningkat pada setiap hari.
Kes curang mampu meruntuhkan rumah tangga seseorang kerana lihat ramai mengambil pilihan cerai sebagai cara untuk menamatkan masalah ini. Kes curang ini mungkin berlaku kerana sikap tidak menghargai pasangan dan tekanan dalam rumah tangga itu sendiri, seperti tiada lagi persefahaman antara suami isteri kerana sifat ego yang tinggal dalam diri masing-masing. Antara masalah yang akan berlaku dalam keluarga ialah anak-anak tidak lagi dapat merasa kasih sayang yang secukupnya daripada ibu bapa kerana masa yang diluangkan bersama adalah terhad. Kesihatan mental anak-anak juga akan terganggu kerana mereka memerlukan kasih sayang dan perhatian daripada orang tua mereka ketika membesar. Anak-anak juga akan hilang tempat bimbingan mereka. Jadi, kes curang dalam rumah tangga merupakan satu perkara yang tidak seharusnya berlaku dalam sebuah hubungan yang matang. Nama saya Nur Izlin binti Muhammad Razi. Hari ini saya akan meneruskan perbincangan mengenai cadangan. Antara cadangan kami untuk memupuk semangat etika kekeluargaan dalam kehidupan terbahagi melalui 3 peranan, iaitu peranan dari pihak ibu bapa, sekolah dan juga kerajaan. Cadangan kami melalui peranan ibu bapa ialah ibu bapa boleh mendidik anak-anak mengamalkan tingkah laku yang baik dalam kalangan ahli keluarga. Ini kerana nilai peribadi seseorang mula dibentuk dalam keluarga sejak kecil, bab kata pepatah melantun bulu biarlah dari hubungnya. Dengan memperkenalkan anak-anak kepada saudara mara, menasihati mereka untuk saling hormat menghormati dan bertegur sapa, ia dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim dalam kekeluargaan. Hal ini boleh dilakukan apabila ibu bapa menggalakkan aktiviti berkumpul bersama saudara mara di hari perayaan, di mana anak-anak akan dididik untuk mengamalkan dan memaparkan etika yang baik semasa berkumpul bersama. Selain itu, ibu bapa juga boleh memupuk etika dalam keluarga melalui aktiviti bersalam-salaman. Apabila anak-anak dididik untuk bersalam-salaman dengan orang yang lebih dewasa, secara tidak langsung ia akan memupuk rasa hormat terhadap keluarga dan memaparkan etika yang mulia. Melalui peranan ibu bapa juga, mereka boleh mengimplementasi nilai-nilai moral dan agama kepada anak-anak. Dalam membentuk kepribadian dan perwatakan anak-anak, ibu bapa perlu menerapkan nilai-nilai moral dan agama supaya dapat membentuk etika yang baik dalam kekeluargaan. Elemen-elemen sebeginilah yang akan mewujudkan sebuah keluarga yang beretika. Misalnya, ibu bapa menunjukkan teladan yang baik semasa menjaga orang tua mereka yang sakit. Dengan itu, anak-anak akan timbul rasa empati dan tanggungjawab untuk melakukan perkara yang sama. Didikan agama dari ibu bapa juga dapat mencegah anak-anak daripada terjebak dengan perkara yang negatif kerana mereka dapat membezakan antara perkara yang hak dan batil. Dengan itu, mereka tidak akan mengingkari perintah ibu bapa dan juga menjaga adab dalam keluarga kerana didikan agama sangat mementingkan adab dalam kehidupan. Seterusnya adalah cadangan melalui peranan dari pihak sekolah. Pihak sekolah boleh memperkasakan aktiviti keagamaan, sivik dan moral kerana pihak sekolah memainkan peranan penting dan mempunyai pengaruh yang besar dalam memupuk nilai etika dalam diri pelajar untuk diamalkan dalam kehidupan mereka bersama keluarga. Antara langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak sekolah adalah dengan mengadakan aktiviti keagamaan seperti solat zuhur berjemaah. Dengan ini, pihak sekolah dapat memastikan pelajar tidak mengabaikan perintah ibu bapa mereka di rumah dan memantau tingkah laku pelajar untuk dinasihati. Pihak sekolah juga boleh mengadakan ceramah agama tentang adab bersama keluarga kepada pelajar bagi memupuk etika kekeluargaan dalam kehidupan mereka. Di samping itu, pelajar juga akan diberi kesedaran supaya mereka bersyukur dan menghormati keluarga mereka yang sedia ada. Penerapan subjek fizik dan moral pula dapat membantu pelajar memperbaiki etika masing-masing. Banyak nilai etika yang boleh dipelajari oleh pelajar, bukan sahaja etika kekeluargaan, malah pelbagai lagi. Misalnya, melalui subjek tersebut, guru juga dapat menjadi model, penjaga dan penasihat untuk pelajar supaya sentiasa hormat kepada ibu bapa dan menjaga adab bersama keluarga. Peranan dari pihak sekolah yang berikutnya adalah pihak sekolah boleh mengadakan khidmat kaunseling untuk pelajar. Tujuan pihak sekolah mengadakan khidmat kaunseling adalah bagi mengenal pasti masalah yang wujud dari kalangan pelajar dan membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika kita perhatikan, banyak masalah yang timbul di sekolah berpunca daripada cara didikan dan masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam keluarga mereka. Oleh itu, dengan mengenal pasti masalah yang berpunca dari keluarga, pihak sekolah boleh memberi nasihat untuk membantu pelajar menyelesaikan masalah tersebut. Melalui khidmat kaunseling juga, pihak sekolah berupaya untuk membaiki etika pelajar tersebut supaya menghormati ibu bapa dan menjaga adab bersama keluarga. Seterusnya, melalui khidmat kaunseling, pihak sekolah boleh bekerjasama dengan ibu bapa dalam memantau perkembangan dan pergaulan pelajar.
Cadangan yang berikutnya adalah melalui peranan dari pihak kerajaan, iaitu pihak kerajaan boleh mengadakan kempen membanteras kekerasan dalam rumah tangga. Dengan mengutamakan didikan etika dalam sistem kekeluargaan, ia menjadi titik permulaan yang paling berkesan untuk pihak kerajaan membanteras kekerasan dalam rumah tangga. Apabila kempen-kempen sebegini diwujudkan, secara tidak langsung kepentingan etika kekeluargaan dapat dikongsi bersama masyarakat. Melalui ini juga sebuah keluarga yang beretika dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian dapat diwujudkan. Misalnya, pasangan suami isteri akan sedar akan tanggungjawab masing-masing serta saling hormat menghormati dan bijak berbincang untuk menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kanak-kanak yang membesar dalam suasana kekerasan rumah tangga juga berpotensi untuk melakukan kesilapan yang sama apabila dewasa. Oleh itu, melalui kempen tersebut, masyarakat dapat menjadi bapa yang sempurna untuk anak-anak mereka dengan menunjuk contoh dan etika yang baik supaya anak-anak membesar dalam suasana keluarga yang harmoni dan beretika. Akhir sekali, cadangan bagi pihak kerajaan adalah mereka boleh mewujudkan kursus program berkaitan etika dan peradaban di peringkat IPT. Keharmonian sesebuah negara terletak kepada pemikiran rakyatnya. Oleh itu, program seperti ini dapat membina etika dan peradaban yang stabil dalam komuniti. Mengambil kesempatan daripada program tersebut juga, pembelajaran tentang nilai etika dalam kekeluargaan boleh diterapkan dan dipelajari oleh pelajar universiti sebagai persediaan mereka untuk melangkah ke alam perkahwinan dan mempunyai keluarga sendiri nanti. Dengan menyediakan diri mereka kepada alam kekeluargaan, mereka dapat mempelajari adab dalam kekeluargaan di mana sikap saling menghormati, tanggungjawab, kerjasama, amanah dan jujur sangatlah penting bagi menjamin keluarga yang bahagia dan harmoni. Kesimpulannya, nilai etika adalah asas untuk membentuk generasi yang bersasiat tinggi. Asas ini penting untuk menjaga tingkah laku dan sopan santun kerana persekitaran kita sangat mementingkan etika tak kira di mana pun kita berada. Misalnya, etika bersama kerja, etika guru, etika dalam keluarga dan banyak lagi. Etika dalam kekeluargaan menjadi benteng daripada melakukan perbuatan yang tidak bermoral dan sesungguhnya konflik dalam keluarga dapat dielakkan jika keluarga mengamalkan etika dalam kehidupan. Semua pihak perlulah bekerjasama untuk mengukuhkan lagi kefahaman dan penerimaan etika dalam kekeluargaan di kalangan masyarakat kerana generasi inilah yang bakal menjaga kedamaian dan keharmonian negara. Dan dari itu sahaja dari kumpulan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.